Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student Selima Al-Farabi yang berada di atas talian sekarang. Kita bertemu kembali dalam kelas sejarah kita pada setiap hari Rabu. Okey, hari ini hari Rabu macam biasa kelas kita setiap hari Rabu 14 Julai 2021, sekarang jam menunjukkan 9.44 minit pagi. Okey, sihat semua student? Macam mana rasa hari ni? Sihat? Hai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua sihat. Azim, adakah awak seorang lelaki saja? Ya, aku cikgu. Saya je. Sekejap, saya tengok kejap. Okey, Azim, saya lah. Okey, setakat ni kita dua je lelaki. Allahu Akbar. Apa Azim, kita ni insan istimewa Azim. Spesies hampir pupus. Okey, bawa masuk bersama dengan kita satu lagi spesies hampir pupus, iaitu Akif. Selamat datang Akif Sikitnya orang lelaki ni mana tak pergi. Okey, tak apa. Tak apalah mungkin ada tanggungjawab yang besar demi negara yang tercinta. Okey. Baik, sebelum kita mulakan kelas, students, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Semoga pelajaran pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta kita memohon kepadanya untuk kefahaman dan juga petunjuk ilmu. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Baiklah, Alhamdulillah. Kita bertemu kembali lah hari ni. Amirah Nadiah. Amirah, ya, awak angkat tangan. Ada apa-apa nak tanya cikgu? Silakan Amirah. Okey, tak ada apa-apa Amirah. Amirah, awak angkat tangan tu. Ada apa nak tanya? Tertekan ke cikgu? Oh, tertekan. Yalah, tu sebab nak pastikan kalau contohnya sebab awak nak kadang-kadang student ni dia nak dia beritahu dia raise your hands kan. Jadi tu sebab cikgu nak tanya tu. Okey, baik. Sebelum kita mulakan pelajaran, cikgu nak beritahu beberapa maklumat penting. Yang pertama ialah berkenaan dengan situasi di negara kita yang semakin meruncing. Okey, kita doakan kepada Allah Subhanahu Taala semoga Allah angkat wabak ini dan kita boleh kembali seperti biasa belajar Sebab semua sudah kita lakukan. Kalau kita lihat kerajaan dah buat PKP 3.0. Ada beberapa kawasan PKPD. Contohnya hari ini di Jengka 8 sudah dikuatkuasakan PKPD di Jengka 8. Kemudian vaksinisasi pun semakin intensif sampai ramai dah penduduk Malaysia menerima vaksin. Namun begitu wabak ini semakin hari semakin menunjukkan dia punya kuasanya kan. Jadi cikgu harap anda tugas anda ialah duduk di rumah, stay safe, sentiasa jaga SOP, jangan keluar rumah kalau sekiranya tidak perlu, dan jaga kesihatan lah. Dan apa lagi kita nak buat sekarang ni, kita semua dah buat macam-macam, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah, balik semula ketika semayang, balik semula kepada solat, balik semula kepada zikir, balik semula kepada Al-Quran. Itu saja sekarang ni, semua dah buat dah ni. Okay? Jadi kita kena kembalilah kepada Yang Maha Esa. Baik, itu yang pertama Yang kedua, ada kaitan dengan COVID-19 juga. Okey, kemungkinan kita akan bersekolah selepas cuti tahun baru, cuti Aidiladha ni. Tetapi dengan keadaan sekarang, semalam saja angka COVID positif 11,000 lebih. Jadi
cikgu berpendapat bahawa sekolah tidak akan dibuka dalam masa terdekat ini. Okey. Jadi itulah dia tu satu. Okey. Kalau sekolah buka sebab plan dia ialah, perancangannya ialah awak masuk sekolah, awak belajar seminggu awak naik sekolah, awak belajar seminggu, kemudian terus menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Itu perancangan. Tetapi cikgu berpendapat dengan situasi hari ini, so sekolah mungkin tidak akan dibuka dalam tempoh yang terdekat. Jadi apa tukar-tukar anda? Seperti biasa okey, sentiasa hadir kelas PDPR. Kalau tak dapat hadir, cuba cari jalan nak catch up, tanya kawan, tengok balik rakaman pengajaran dan sebagainya. Okey, dan ulang kajilah sejarah tingkatan 4 dan sejarah tingkatan 5. Okey. Baik. Kemudian yang kedua di bawah persekolahan ni, pada bulan 9 atau bulan 10, okey, cikgu rasa bulan 10 bulan 10 pula ada satu lagi peperiksaan, iaitu peperiksaan percubaan SPM. Ini maklumat tidak rasmi. Cikgu beritahu lebih awal supaya kamu lebih bersedia. Okey, peperiksaan percubaan mungkin diadakan pada hujung bulan 9 atau pada bulan 10. Maklumat tidak rasmi. Jadi bersedia. Okey. Baik. Jadi itulah perkongsian maklumat penting daripada cikgu untuk tindakan dan maklumat anda. Baik. Jom kita masuk topik hari ini. InsyaAllah kita akan cover dua topik hari ini, 7.1 dan 7.2. Kita masuk bab yang baru ni. Okey. Jadi kita lihatlah ada lagi student nak masuk, cikgu kena accept dulu. Okey, bolehlah rujuk buku teks anda. Okey, rujuk buku teks anda, muka surat 140. Okey, nampak tak skrin yang cikgu kongsikan? Respon sekali lagi. Nampak. Okey, baik. Bab 7 berkenaan dengan membina kesejahteraan negara. Baik, kesimpulannya dalam bab 7 ni, kita belajar tentang perpaduan. Usaha-usaha membina, memupuk dan mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional di negara kita. Baik, dalam muka surat 140 ada sinopsis ataupun gambaran menyeluruh bab 7 ini. Okey, penulis mengatakan dalam buku tersebut, perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan unsur penting dalam membina kesejahteraan negara. Betul? Tidak dinafikan sebab penduduk negara kita bukan terdiri daripada satu kaum. Okay, malah lebih daripada satu kaum, lebih daripada 3 kaum sekali, termasuk kaum dari Sabah dan Sarawak. So, semua kaum ni akan menentukan kesejahteraan negara, sama ada sejahtera atau tidak sejahtera, sama ada aman atau tidak aman. Begitu. Jadi, untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional, beberapa usaha kerajaan telah dijalankan untuk tujuan tersebut. Okey, jadi antaranya usaha tersebut adalah memupuk perpaduan dalam pendidikan. Okey, melalui budaya, melalui bahasa dan juga aktiviti sosial. Okey, jadi untuk mencapai matlamat ini, kerajaan telah memperkenalkan dasar pendidikan kebangsaan, okey, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan. Kerajaan juga telah memperkenalkan dasar kebudayaan kebangsaan serta sukan untuk perpaduan. Kemudian dasar ini diperkukuhkan lagi dengan pembentukan rukun negara sebagai ideologi negara kita. Jadi itu sebabnya cikgu cakap bab 7 ni kita akan belajar tentang perpaduan negara. Okey, baik. Kita teruskan dengan intipati dalam bab 7 ini. Dalam bab 7 ada 6 subtopik. Yang pertama, perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, dasar pendidikan kebangsaan. Yang ketiga,
Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Yang keempat, dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kelima, sukan sebagai alat perpaduan. Dan yang keenam, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. InsyaAllah pada pagi ini kita akan cover 2 topik, iaitu perpaduan dan integrasi nasional serta dasar pendidikan kebangsaan. Jom kita lihat 7.1. Muka surat seterusnya iaitu 140. Okey student, apakah misi pembelajaran ataupun kriteria kejayaan untuk topik ini? Okey, lihat di skrin masing-masing. Baik, di akhir pembelajaran anda dapat menjelaskan maksud perpaduan, apakah maksud perpaduan, maksud integrasi nasional, apakah perbezaan antara kedua-duanya dan apa pula perkaitannya. Jadi 3 benda, maksud, perbezaan, perkaitan. Baik, yang kedua, pelajar juga akan belajar dan dapat menjelaskan latar belakang hubungan kaum pada zaman penjajah yang sebenarnya menjadi punca kepada masalah perpaduan, ataupun orang kata sebagai root cause kepada masalah perpaduan. Kita kena throwback pada zaman penjajahan British lagi. British lah yang menjadi punca kepada masalah ini sebenarnya. Nanti kita lihat, nanti kita bincang sebentar nanti. Baik, misi yang ketiga ialah anda dapat menjelaskan usaha-usaha kerajaan untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional dari segi PES, politik, ekonomi, sosial. Baik. Jom kita lihat pengenalan bagi topik 7.1. Perpaduan kaum dan integrasi nasional adalah asas kekuatan negara kita. Mengapa disebutkan sebagai asas? Sebab rakyat kita yang berpilang kaum yang membentuk bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum. Bila terdiri pelbagai kaum, maka adalah pelbagai budaya, agama. Jadi kepelbagaian ini kita satukan dalam satu unit yang dinamakan sebagai bangsa Malaysia yang bersatu padu. Itu sebabnya penulis ini menyatakan bahawa perpaduan dan integrasi nasional merupakan elemen ataupun asas kekuatan negara. Sebab apa? Sebab sangat penting, teras pembinaan negara kita ialah rakyat yang pelbagai bangsa ini atau pelbagai kaum, atau paling mudah bangsa Malaysia. Baik. Kalau kita lihat, kalau kita belajar sejarah sejak daripada sekolah rendah sampai hari ini, sejarah hubungan kaum ni sudah bermula sebelum zaman penjajahan lagi sebenarnya. Baik. Maksudnya, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka contohnya, terdapat pedagang-pedagang dari luar, iaitu pedagang dari Arab, pedagang dari Cina, pedagang dari India, pedagang dari Makassar, pedagang daripada kerajaan yang berdekatan dan juga kerajaan antarabangsa seperti Cina dan India, Arab dan lain-lain, sebenarnya telah berhubung dengan kerajaan alam Melayu. Di sini cikgu bagi contoh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi memang benarlah sudah wujud sebelum zaman penjajahan lagi. Cuma pada zaman penjajahan British tidak menyatu padukan ketiga kaum ini, Melayu, Cina dan India, yang mana akhirnya menjadi kepada masalah perpaduan. Begitulah. Jadi selepas kita merdeka, kalau awak nak tahu, pada tahun 1957, kerajaan sebenarnya perlu menyelesaikan kepincangan yang berlaku dalam agenda sosial negara, iaitu perpaduan kaum lah, yang ditinggalkan oleh British. Baik, itulah pengenalan untuk topik 7.1 ni. Kita lihat maksud perpaduan dan juga integrasi nasional. Setakat ni boleh follow, respon sikit? Boleh follow? Boleh Baik, apakah maksud perpaduan di sini?
Maksud perpaduan di sini. Baik, perpaduan. Terus kita pergi ke bawah ni dan awak kena ingat kedua-dua istilah ini, perpaduan dan integrasi nasional, mestilah berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Baik, kita lihat perpaduan kaum. Satu keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman. Okey, ini kunci dia. Pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Itulah perpaduan kaum. Tambah lagi, mereka memberi komitmen yang penuh terhadap identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Maksudnya sebagai bangsa Malaysia yang patuh kepada undang-undang negara, yang menjunjung perlembagaan dan yang menghayati rukun negara. Itulah maksud perpaduan kaum. Okey? Baik. Kita lihat maksud integrasi nasional dan apakah kaitannya. Dia macam sama tetapi sebenarnya ada perbezaan. Okey. Walaupun ada perbezaan, dia ada kaitan. Okey, cuba tengok di bawah. Baik, integrasi nasional merupakan satu proses dinamik. Apakah maksud dinamik? Proses yang berterusan ataupun kemajuan yang berterusan yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Yang ni cikgu cakap bangsa Malaysia ni. Jadi integrasi nasional ni adalah satu proses kemajuan yang berterusan untuk merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah. Sebagai contoh, cikgu ambil contoh sebagai wilayah. Okey, masyarakat merapatkan hubungan masyarakat antara wilayah. Antara negeri dengan wilayah kan. Jadi contohnya, okey, antara masyarakat kampung dengan bandar. Nampak? Masyarakat kampung dengan bandar. Okey, bandar lebih maju daripada kampung. Jadi di situ ada satu jurang kemajuan. Okey, jadi kerajaan perlu membangunkan kawasan kampung ni supaya jurang dapat dirapatkan berbanding dengan bandar. Jadi itulah maksudnya integrasi nasional. Begitu juga dengan kalau lebih besar lagi kita lihat, okey, satu ketika dahulu pembangunan wilayah di pantai barat lebih maju daripada pantai timur. Mengapa? Pantai barat ni terdapat sumber kepentingan ekonomi British seperti biji timah, kan? Manakala di pantai timur tak ada sumber seperti itu. Itu sebabnya British menumpukan wilayah di pantai barat untuk dibangunkan dan kesannya pantai barat lebih maju daripada pantai timur. Jadi bagaimana dengan integrasinya? Tak cantik. Okey, jadi integrasi nasional kita nak rapatkan hubungan masyarakat antara masyarakat pantai barat ni, wilayah pantai barat dengan pantai timur. Dan juga antara negeri lain dengan negeri lain. Tak nak ada negeri yang miskin, tak nak negeri yang terlalu kaya. Kalau boleh semua negeri dapat membangun bersama-sama. Negeri kaya membantu negeri yang miskin. Contoh macam itulah lebih kurang contohnya. Okey. Jadi begitulah. Itulah maksud integrasi nasional. Kedua-dua ini, perpaduan kaum dan integrasi nasional adalah berteraskan perlembagaan persekutuan. Sudah tentulah sebab kita warga negara Malaysia, mestilah menjunjung perlembagaan negara dan juga berdasarkan atau berteraskan rukun negara. Okey. Baik, itulah dia maksud perpaduan dan integrasi nasional. Perbezaannya dan juga perkaitannya. Okey, kena dua dia. Kalau tak ada perpaduan kaum, dia takkan ada integrasi nasional. Tak ada. Dia mesti ada perpaduan kaum dulu, barulah wujudkan integrasi nasional. Okey, macam mana perpaduan nak wujud sekiranya semua rakyat tak puas hati? Tak puas hati apa? Tak puas hati dalam bidang ekonomi. Kenapa kaum tu kaya? Kenapa kaum ni miskin? Jadi, itu sebabnya dalam rancangan pembangunan ekonomi negara, kerajaan bangunkan ekonomi tanpa mengira kaum. Semua kaum boleh maju dalam bidang ekonomi. Bila semua kaum maju dalam bidang ekonomi, tidak akan ada perasaan tidak puas hati. Jadi di mana-mana tempat, sama ada wilayah atau negeri atau perdalan kampung, semuanya puas hati, semuanya maju dan itu membolehkan proses integrasi nasional wujud.
Kan, itu sebabnya tidak hairan lah, tidak hairan di pedalaman-pedalaman atau di kampung-kampung adanya internet. Contoh apa pusat internet satu Malaysia tu kan. Itu salah satu contoh. Okey. Di pedalaman-pedalaman adanya kemudahan canggih seperti internet dan sebagainya. Itu sebenarnya proses integrasi nasional, nak merapatkan hubungan masyarakat antara kawasan itu dengan kawasan yang lain, supaya mereka boleh berinteraksi melalui wifi, sidang video dan sebagainya. Okey, boleh menggunakan telefon, boleh menggunakan internet walaupun duduk di pedalaman. Itu sebenarnya proses integrasi. Itu perbezaan ni kan. Baik pelajar, student, setakat ni okey tak? Faham tak konsep perpaduan kaum dengan integrasi nasional? Respon? Faham. Faham Betul ke faham ni? Saya faham ya. Ni tahun 80-an ni Baik, pada tahun 80-an Perkhidmatan Feri Malaysia ditubuhkanlah untuk merapatkan hubungan antara penduduk di Semenanjung dengan penduduk dengan Sabah dan Sarawak. Inilah integrasi nasional. Tetapi ditamatkan pada tahun 1989 kerana disebabkan berlakunya kebakaran dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Ni feri Malaysia. Sekarang tak perlulah guna feri. Kita guna kapal terbang. Dan sebenarnya pun tak perlu sangat kapal terbang dah sekarang. Kita boleh berkomunikasi melalui internet. Sidang video conference, WhatsApp, Telegram, media sosial dan sebagainya. Ini adalah satu proses integrasi juga selain daripada feri, iaitu perkhidmatan jalur lebar, perkhidmatan wifi juga dapat mengintegrasikan masyarakat antara wilayah. Baik. Kita lihat seterusnya, dalam kriteria kejayaan latar belakang hubungan kaum. Baik. Sejak zaman British lagi, sejak zaman British lagi hubungan kaum ni adalah terasing. Dia terasing. British yang mengasingkan ketiga-tiga kaum ini, Melayu, Cina dan India. Dasar British iaitu yang dinamakan sebagai divide and rules. Divide pecah, rules perintah, divide and rules dalam buku teks lain, buku teks pengajian tinggi lah. Digunakan dengan istilah divide and rules, pecah dan perintah, samalah. Di sini pun dia tak cakap divide and rules, tapi kalau kita baca ni divide and rules ni. Ni. Divide and rules. Pecah dan perintah. Maksudnya British memisahkan kaum ini mengikut fungsi ekonomi dan juga pentempatan. Inilah dia sama. Sama je ni. Kan? Kalau kita baca. Memisahkan kaum dari segi ekonomi dan pentempatan. Sebagai contoh, Melayu tinggal di kampung atau pedalaman, menjalankan kegiatan ekonomi pertanian yang bersifat sara diri, bukan tujuan komersial. So, pendapatan mereka adalah rendah sebab hanya bersifat sara diri dan bukan untuk tujuan dagangan. Manakala kaum Cina tinggal dan bekerja di lombong-lombong, di rumah-rumah kongsi. Rumah-rumah kongsi. Yang mana akhirnya kawasan lombong itu British sediakan kemudahan untuk kebajikan pekerja lombong itu. Adanya kemudahan, contohnya kedai-kedai, adanya jalan-jalan raya nak angkut biji timah, kan? Kemudian ada kesihatan, klinik dan sebagainya. Jadi lama kelamaan kawasan lombong tu akhirnya berubah menjadi maju, menjadi pekan dan lama-lama menjadi bandar. Ramai orang Cina yang bekerja sebagai pelombong dulu akhirnya
bekerja sebagai ahli perniagaan, tokey-tokey kedai di pekan-pekan dan bandar-bandar. Jadi taraf hidup mereka lebih tinggi berbanding orang Melayu tinggal di kampung. Di situ ya, di situ dah nampak kesan dia. Begitulah dengan orang India. Orang India pula tinggal di ladang-ladang, bekerja sebagai penoreh getah atau buruh-buruh ladang. Okey, ladang ni milik pegawai Inggeris. Sama macam British tadi, perlombongan milik British. Macam tu. Baik, jadi apakah kesan kepada perpaduan? Tiada perpaduan lah. Tiada interaksi kaum. Bila tiada interaksi antara kaum, mereka tidak dapat memahami adat resam dan budaya kaum lain. So, pada masa itu perpaduan sebenarnya adalah terlalu asing bagi mereka. Okey. Baik. Beberapa faktor sejarah dikenal pasti menjadi punca masalah perpaduan. Antaranya pentadbiran, kegiatan ekonomi pertempatan, sistem pendidikan dan fahaman politik. Inilah empat punca yang menjadi masalah perpaduan. Okey, kita lihat. Yang pertama, pentadbiran. Sejak British memperkenalkan sistem residen pada tahun 1874. Okey, 1874. Okay, British telah membawa masuk pekerja atau imigran dari luar, iaitu dari China, negara China dan negara India untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Sebagai contoh, orang China dibawa masuk untuk bekerja dalam sektor perlombongan biji timah. Okey. Dan orang India dibawa masuk dari selatan India, okey, untuk bekerja dalam sektor perladangan, terutamanya ladang-ladang getah. Okey. Manakala orang Melayu, British biarkan di kawasan luar bandar atau kampung menjalankan kegiatan ekonomi pertanian. Okey. Okey, apa yang berlaku? Keadaan ini terpisah, berlakunya kerenggangan hubungan kaum. Kesannya masalah hubungan kaum berterusan walaupun kita sudah mendapat kemerdekaan. Akhirnya perkara yang kita tidak mahu terjadi, akhirnya terjadi juga, iaitu peristiwa hitam 13 Mei 1969. Okey. Itu yang pertama, pentadbiran. Yang kedua, kegiatan ekonomi dan pertempatan. Okey, cikgu dah beritahu tadi, British mengamalkan dasar divide and rules, pecah dan perintah. Jadi, pertempatan berbeza mengikut kaum, begitu juga dengan ekonominya. Kegiatan ekonomi ni perlombongan, kita nampak perlombongan kaum Cina terus dalam kepala otak. Okey. Kemudian perladangan terus dalam fikiran orang India. Okey, kalau contoh pertanian terus orang kampung Melayu di kampung-kampung. Jadi terpisah dari segi pertempatan. Jadi tak adalah interaksi. Kan? Tak ada interaksi antara satu sama lain. Maka jurang ekonomi pun bertambah besar. Yang paling maju imigran. Okay, itu sebabnya orang Melayu tidak berpuas hati. Imigran yang bukan orang asal tanah Melayu lebih maju, okey, lebih tinggi taraf hidupnya berbanding orang Melayu. So di sini akan menimbulkan satu perasaan tidak puas hati. Okey, jadi punca sebenarnya adalah British sebenarnya. British tidak sejak awal lagi tidak menyatu padukan tiga-tiga kaum ni. Andainya British mengambil sikap adil, semua kaum ni melibatkan bebas melibatkan aktiviti ekonomi yang sama, boleh bergiat dalam ekonomi moden British seperti perlombongan biji timah, perladangan getah dan lain-lain. Cikgu rasa masalah perpaduan kaum ni dapat kita kurangkan sebab berlakunya interaksi, kan? Baik, kita lihat yang ketiga, sistem pendidikan. Oleh kerana British telah membawa masuk pekerja-pekerja daripada luar ini, maka terdapat pekerja ataupun dari pekerja yang dari luar ni membangunkan sekolah masing-masing di kawasan masing-masing. Dan sekolah ini pakai sistem pendidikan vernakular. Vernakular bermaksud sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing dan selalunya berorientasikan negara asal. Okey, berorientasikan negara asal. Sebagai contoh, sistem pendidikan vernakular Cina, dia punya sukatan pelajaran berorientasikan tanah besar Cina, belajar tentang politik negara Cina.
belajar tentang pergolakan yang ada di sana, sejarah negara China. Malah tenaga pengajar juga daripada tanah besar China. So, tiada sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan. So, bagaimana nak wujudkan perpaduan? Samalah dengan orang India. Okey. Jadi, dia punya sukatan pelajaran, sistem pendidikannya berorientasi daripada negara India. Baik. Jadi, sekolah vernacular ni berkembang mengikut kaum masing-masing. Saudagar Cina, saudagar India. Saudagar ni masuk ahli perniagaan, orang-orang kaya, saudagar Melayu. Mereka tak nak masuk sekolah vernacular ni. Mereka masuk sekolah vernacular tapi tak layan sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India. Mereka akan masuk sekolah Inggeris. Kerana barulah ada orang kata ada apa? Barulah sama taraf kan. Di situ dah wujudkan jurang sebenarnya. Jurang antara golongan berada dengan golongan rakyat biasa. Okey. Baik. Namun begitu pelajar-pelajar, sistem pendidikan vernacular ni diteruskan sampai hari ni sebenarnya. Sebagai contoh di Tong Kiat ataupun di Sungai Jerit ada sekolah rendah jenis kebangsaan. Okay, di Sungai Jerit tu kan, diteruskan. Okay, walau bagaimanapun, walaupun sistem tersebut diteruskan tetapi bercorak kebangsaan. Tidak lagi menggunakan tenaga pengajar daripada tanah besar China. Sebaliknya, terdiri daripada guru-guru tempatan, guru-guru rakyat Malaysia. Dia punya buku teks pun buku teks berdasarkan Malaysia, bercorak kebangsaan. Walaupun ditulis dalam bahasa Cina. Tak apalah kan. Okey, namun begitu, pendidikan vernacular ni akan mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Memang betul lah. Sebab ideologinya masing-masing. Okey, pada masa itu, bayangkan di kawasan Lombong, sekolahnya belajar tentang fahaman di tanah besar Cina. Memang berbezalah berbeza dengan apa yang berada di tanah Melayu pada ketika itu. Belajar tentang duduk di tanah Melayu, belajar tentang Cina. Sudah buku teks pada Cina, cikgu pada Cina. Okey, jadi tiada sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan. Baik, kita lihat yang keempat di sini, fahaman politik. Oleh kerana muncul sejak British bawa masuk pekerja-pekerja ni, maka kesannya terbentuklah masyarakat yang majmuk. Namun begitu, walaupun majmuk nampak macam best je dengar. Masyarakat majmuk dekat sini, pada ketika itu tidak ada rasa perpaduan sebenarnya. Maka muncullah parti-parti ataupun pertubuhan. Mula-mula pertubuhan dulu. Pertubuhan ni diwujudkan untuk melindungi kaum masing-masing. Okay, kemudian ada pertubuhan atau persatuan ini akhirnya cenderung ke arah politik. Dia jadi parti politik. Okey. Jadi pertubuhan yang berasaskan kaum ni akhirnya mencetuskan fahaman politik yang perkauman, akhirnya berlakulah polarisasi. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan. Jadi polarisasi ni lah dia, perbezaan antara kaum tu. Okay, jurang disebabkan kegiatan ekonomi dan pertempatan. So orang Melayu pada ketika itu, UMNO, dia akan memperjuangkanlah dia punya suara dan hak dia di tanah Melayu. Orang Melayu mundur. Lepas tu orang Melayu kenapa pula imigran menjadi anak emas British, kenapa orang Melayu pula tidak dibantu, orang Melayu mundur di negeri sendiri. Jadi itu dia punya perjuangan orang Melayu pula di bawah UMNO. Baik, perjuangan orang Cina dan India, mereka berjuang untuk kepentingan kaumnya sendiri. Mereka nak warga negara, okey, mereka nak kedudukan mereka diiktiraf di negara ini. Mereka nak terlibat dalam kegiatan politik di negara kita secara sah. Itu dia perjuangkan. Okey, mereka juga berjuang budaya-budaya mereka, budaya Cina dan India ni, supaya budaya ni tidak dihapuskan oleh kerajaan British, supaya dikekalkan. Bahasa mereka juga tidak dihapuskan. Nampak di situ berlakunya fahaman politik yang berbeza-beza mengikut perkauman. Ni namanya polarisasi. Okey, jadi keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Jadi inilah 4 punca students yang menjadi masalah perpaduan kepada negara kita sebenarnya sejak zaman penjajahan British lagi. Okey, baik. Setakat ini ada apa-apa masalah nak tanya? Ada tak? Cikgu. Ada?
Silakan. Cikgu. Ada Ya ke? orang nak masuk. Ya ke? Allahu Akbar. Cikgu tak perasan. Dan kali masuk awal cikgu belum dah cakap tak perasan dah. Minta maaf. Okey, dah. Cikgu dah masuk dah. Okey, maaf student yang baru masuk cikgu tak perasan sebab cikgu memberi penjelasan tadi. Okey, cikgu nasihatkan, okey, yang pertama, pelajar kalau boleh masuk on time. Itu satu. Kalau masuk lewat, takut cikgu masa cikgu explanation cikgu tak perasan awak request nak masuk meeting. Okey. Cara kedua, ni yang paling mudah. Kalau awak nak automatic masuk kelas GMAT cikgu ni, senang je. Gunakan akaun KPM yang ada MOE kat ujung tu. So you akan masuk automatic. Betul tak Aida? Betul kan? Ya. Kan? Terus dapat automatic. Kalau awak guna akaun selain daripada MOE, awak kena request permission kan daripada cikgu host kan. Jadi kalau masuk lewat, in the middle cikgu punya explanation, cikgu memang tak perasan macam tadi. Nasib baik Aida beritahu. Kalau tak cikgu teruskan je. Kan? Gitu. Okay. Sorry minta maaf, lain kali masuk on time. Kalau nak lagi, nak lancar lagi, gunakan akaun MOE. Dia terus masuk direct. Okey, tak apalah tu. Yang tertinggal tu tak ada masalah sebenarnya. Jangan pening-pening, jangan stress, relax. Okay? Sebab cikgu ada buat rakaman. Catch up balik melalui rakaman kan. Alright, jom. Sorry lah yang masuk lewat tu. Cikgu tak perasan. Okey, ada lagi nak tanya? Ada nak tanya lagi? Cikgu ingatkan Aida nak tanya pasal ni, rupanya pasal benda tu. Okey. Setakat ni okey, student respon? Okey. Okay. Ada nak tanya? Ada. Ada nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Okey, baik. Jom. Okey, yang ketiga kita lihat bagaimanakah kerajaan memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Okey. Dari segi PES, politik, ekonomi dan sosial. Baik, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Okey, yang terletak di bawah bidang kuasa Mageran. Okey. Jadi kita tahu Mageran ni ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Antara tugas Mageran adalah untuk mengembalikan semula keamanan dan mengukuhkan perpaduan rakyat di negara kita. Jadi untuk tujuan tersebut, Mageran menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Baik, jabatan ini mendraft satu ideologi negara yang dikenali sebagai rukun negara yang kita ikrarkan pada setiap pagi kalau hari Isnin di perhimpunan sekolah. Sekarang tak lagi lah kan. Okey, maka kami rakyat Malaysia berikrar sampailah 5 rukun negara tu, bermula daripada kepercayaan kepada Tuhan sampailah yang last sekali, iaitu kesopanan dan kesusilaan kan, last sekali. Baik. Membentuk Majlis Muhibah Negara untuk mengembangkan perasaan muhibah. Muhibah ni kasih sayang. Muhibah ni kasih sayang. Okey, antara kaum. Jadi itulah peranan Majlis Muhibah ni, supaya membentuk satu perasaan kasih sayang, perasaan rasa safe, rasa selamat, rasa disayangi, rasa saling memerlukan antara satu sama lain. Itulah Majlis Muhibah. Seterusnya yang ketiga, kerajaan menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Okey, fungsinya untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dan juga wilayah. Maksudnya buat panduan lah macam mana nak mengukuhkan kerjasama antara kaum dan juga integrasi nasional, dan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Okay, bangsa Malaysia tu apakah identitinya? Contohnya melalui dasar kebudayaan kebangsaan, contohnya melalui sukan. Inilah dia Majlis Perundingan Negara fungsinya. Baik, cikgu beritahu tadi fahaman politik yang mengikut perkauman. So macam mana nak selesaikan? Membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum. Parti politik yang berasaskan kaum ni memang kita tidak boleh nak ubah.
sebab dia dah ada sejak zaman British lagi. So cara kita nak menyatupadukan parti politik berasaskan perkauman ni adalah kerjasama lah. Kerjasama melalui gabungan parti. Contohnya Parti UMNO Melayu, Parti MCA Cina, Parti MIC India bergabung membentuk Parti Perikatan. Ketiga-tiga parti ini bekerjasama untuk bertanding dalam pilihan raya pertama negara. Ingat balik dalam sejarah Tingkatan 4. Dan parti ini menang besar. Okey, bila menang besar, maka kabinet pertama negara yang terdiri daripada perbilang kaum dapat dibentuk. Dan kabinet pertama inilah merangka next step untuk berunding dengan kerajaan London dan kerajaan British untuk kemerdekaan. Okey, baik. Jadi selepas 13 Mei 1999 itulah dia gabungan parti politik pelbagai kaum dibentuk untuk mewujudkan keharmonian dan juga kestabilan politik dan menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri untuk mewujudkan integrasi antara negeri. Baik, perkhidmatan awam ni penting, antara contohnya kesihatan, supaya semua negeri, semua wilayah tak kira berapa jauh pun, Sabah, Sarawak ke, semua dapat perkhidmatan yang terbaik. Sebagai contoh kesihatan. Okey, di jengka-jengka, di kawasan jengka anda, siapa duduk jengka 14, jengka 11, ada klinik desa. Betul tak? Siapa jengka 14? Ada tak klinik desa jengka 14? Ada duduk jengka 11? Ada klinik desa kan? Ada. Itu adalah satu proses integrasi sebenarnya. Jadi maksudnya penduduk di luar bandar dapat perkhidmatan yang sama dengan penduduk di bandar. So di situ takkan ada perasaan tidak puas hati, takkan ada perasaan termundur kan. Contohnya internet, satu perkhidmatan internet. Okey, kerajaan melalui agensi-agensinya telah melebar luaskan jaringan internet di kawasan-kawasan pedalaman. Contoh di jengka, cikgu ingat lagi pada tahun cikgu tahun masa cikgu universiti dulu, masa cikgu berkenalan dengan orang rumah cikgu kan. Jadi cikgu ada telefon. So orang rumah cikgu duduk di jengka 12 tu, okey, tak ada internet. Tak ada. Tak ada dalam rumah dia. So cikgu tak dapat SMS dia. Dulu mana ada WhatsApp, guna SMS je kan. Tak boleh nak WhatsApp dia. Jadi dia duduk di jengka, cikgu duduk Seremban, bandar. So memang kat situ tak ada integrasi kan. Okay. Orang rumah cikgu kena keluar lah ke bandar pusat baru dapat. Nampak tak? Itu. Okay. Jadi itulah maksud cikgu perkhidmatan awam kepada semua negeri supaya adanya integrasi antara masyarakat di kawasan-kawasan ini. Alright, baik, kita lihat seterusnya. Okey, kalau kita lihat gambar yang cikgu kongsikan ini adalah gambar Tun Abdul Razak berucap dalam Perhimpunan Barisan Nasional. Baik, inilah Barisan Nasional adalah satu barisan, satu parti gabungan lah, parti gabungan yang terdiri daripada UMNO, MIC, MCA dan parti-parti komponen yang lain, mengadakan satu kerjasama parti untuk matlamat bersama. Nama dia Parti Perikatan Nasional, kemudian ditukar kepada nama Barisan Nasional. Baik, itulah dia. Baik, kita lihat ekonomi pula, usaha kerajaan dari segi ekonomi. Okey, untuk mengagihkan, untuk memastikan semua kaum memperolehi manfaat daripada ekonomi negara supaya tidak seorang pun ketinggalan dalam bidang ekonomi dan juga untuk membasmi kemiskinan, kerajaan meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dia mula dengan rancangan Malaysia pertama, 5 tahun. Okey, kemudian teruskan dengan rancangan Malaysia kedua, ketiga, okey, keempat, okey, kelima, sampailah sekarang ni. Cikgu tak ingat dah berapa rancangan Malaysia ke berapa dah sekarang ni. Okey. Tapi dekat sini rancangan buat 5 tahun. Ini 5 tahun sekali. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Kenapa 5 tahun? 5 tahun tu adalah satu tempoh yang cukup orang kata sesuai untuk melihat
kemajuan dan juga prestasi performance bajet kewangan yang kita bentangkan di parlimen tu, kita gunakan seoptimum mungkin. Kita gunakan bajet itulah nak buat apa. Jadi impak dia tu 5 tahun tu memang betul 5 tahun tu kita nampak impak dia sesuai lah 5 tahun tu. Okey. Baik. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi seperti DEB, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Dan dasar ekonomi baru dan DPN ni mementingkan kaum, semua kaum, tidak menumpukan satu-satu kaum saja untuk mendapat manfaat ekonomi. Semua kaum dibantu oleh kerajaan supaya tidak ada perasaan tidak puas hati. Kalau ada perasaan tidak puas hati, akan berlaku sekali lagi tragedi 13 Mei. Macam tu. Baik. Memberi tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Okey, bandar dimajukan juga. Dalam masa yang sama, luar bandar kita tumpukan betul-betul supaya dia tidak ketinggalan jauh daripada bandar. Okay? Kalau bandar ada internet, luar bandar pun dibekalkan dengan kemudahan yang sama, perkhidmatan yang sama. Kalau bandar ada hospital, di luar bandar ada klinik-klinik desa dan sebagainya. Mesti ada. Okay? Begitulah maksudnya integrasi ni. Okay. Jadi untuk masyarakat luar bandar ni, antara program ataupun projek kerajaan adalah FELDA. Okay? Rancangan pembangunan tanah seperti FEDA, seperti Kesedar, seperti DARA, seperti Kejora. Apa dia? Tujuannya apa? Untuk membasmi kemiskinan. Sebagai contoh, peneroka generasi pertama FEDA dipilih. Kerajaan buka kepada golongan atau rakyat yang miskin, kerajaan tumpukan pada rakyat miskin untuk mendaftar sebagai peneroka FEDA. Jadi ramailah rakyat yang miskin, yang tak ada tanah, yang pendapatan tak ada, mendaftar sebagai peneroka generasi pertama. Jadi peneroka ini akan diberikan tanah untuk diusahakan, dibimbing macam mana nak majukan tanah tersebutlah untuk penanaman getah. Mula-mula getah. Tanah getah dulu. Jadi kerajaan sediakan rumah, kemudahan asas. Lepas getah tukar pada kelapa sawit pula. Jadi melalui program rancangan pembangunan tanah ni, yang pertama, kemiskinan kita dapat basmi. Sebab apa? Rakyat yang miskin ini, yang tiada pendapatan ini dibantu. Ada pekerjaan, tu yang pertama. Yang kedua, tanah yang dibangunkan untuk kepentingan, tanah yang dibangunkan untuk tujuan perladangan, contoh ladang getah dan sawit, dapat menjana pendapatan negara melalui komoditi minyak sawit dan juga hasil getah. Gitu. Baik. Seterusnya, kerajaan memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. So, ini adalah zon-zon perindustrian. Sampai sekarang ada. Bayan Lepas Pulau Pinang, Pasir Gudang di Johor, Pelabuhan Kelang di Selangor. So, akan berlaku penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar untuk mencari pekerjaan. Sebab bila buka zon industri, so kilang memerlukan pekerja. Jadi penduduk luar bandar akan berjerah ke bandar, bekerja di kilang-kilang. Jadi mereka akan berinteraksi satu sama lain dan ini mempercepatkan proses integrasi. Baik. Dan selain daripada itu, Sarawak dan Sabah juga tidak terkecuali dalam pembangunan ekonomi wilayah supaya integrasi ini berlaku. So, cikgu cakap tadi, memberi peluang kepada semua kaum lah bersaing dalam ekonomi secara adil. Macam cikgu cakap tadi, untuk mengelakkan perasaan tidak puas hati. Macam tu. Baik, kita lihat sosial. Okey, dari segi sosial, kerajaan telah menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996 untuk mengukuhkan perpaduan. Okey, adalah beberapa semakan yang telah dibuat supaya perpaduan kaum dapat dikukuhkan. So, untuk itu adalah beberapa jawatan kuasa yang menyimak dasar ini seperti laporan Rahman Talib, laporan jawatan kuasa Kabinet
dan pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan di sini. Okey. So, sistem pendidikanlah merupakan salah satu cara untuk menyemai benih perpaduan kepada rakyat sejak di bangku sekolah lagi, pada usia yang kecil, yang masih muda, masih kanak-kanak ni, satu usia yang sesuai. Kita semai benih perpaduan tu melalui sistem pendidikan bercorak kebangsaan, melalui bumbung yang sama. Di satu bumbung sekolah tu ada murid pelbagai kaum, berkongsi padang yang sama, berkongsi kelas yang sama, berkongsi kantin yang sama, duduk bersama, ada interaksi, ada kerjasama, ada collaboration. Okey, guru-guru pun terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi ini akan membentuk semangat perpaduan dan seterusnya membentuk rakyat yang patriotik dan cinta akan negara. Okey, selain daripada pendidikan, bahasa Melayu juga ditekankan sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, bahasa Melayu, bahasa jiwa bangsa. Okey, bahasa Melayu ni penting sebab bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan. Tanpa ada bahasa kebangsaan, tidak akan ada perpaduan kaum. Sebab apa? Sebab bayangkan, orang Melayu cakap bahasa Melayu, orang Cina cakap bahasa Cina, orang India cakap bahasa India. Macam itik cakap dengan ayam, okey. Itik, ayam, angsa. Tiga-tiga cakap antara satu sama lain, tiga-tiga tak faham. Macam tu. Jadi dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, mereka akan faham. Bila faham, interaksi lebih mudah, lebih lancar. Mereka dapat berkongsi pendapat, berkongsi idea, berkongsi minat, berkongsi kesukaan. Kat situlah ada interaksi yang akan melahirkan perpaduan, okay, yang akan merapatkan hubungan antara mereka. Okey. Baik. Selain itu, mengamalkan satu kebudayaan kebangsaan. Walaupun negara kita ni pelbagai budaya, kita satukan kepelbagaian budaya ni menjadi satu kebudayaan kebangsaan. Walaupun berbeza. Okey. Jadi contohnya kan, contohnya dalam perayaan tertentu kita boleh berkongsi sama-sama. Contoh perayaan Aidilfitri. Pernah satu ketika, kalau awak nak tahu, Aidilfitri dengan Tahun Baru Cina hampir serentak. Tahun bila? Cikgu tak ingat lah masa tu. Okey, hampir serentak. So pada masa itu adalah satu konsep kongsi raya, kan. Jadi orang Cina, orang India orang Cina, orang Melayu, orang India menyambut perayaan yang serentak ini, di seluruh negara. Ada satu tahun tu dia memang hampir sama. Aidilfitri dengan Tahun Baru Cina hampir sama saja. Okey, dalam satu minggu tu. Okey, jadi inilah dia kebudayaan kebangsaan. Okey. Baik. Sukan pula ni, okey, menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam sukan untuk mewujudkan semangat kekitaan dan semangat perpaduan. Okey, jelas kita nampak dalam sukan hari ini sebagai contoh sukan badminton. Okey. Datuk Lee Cheng Wei, pemain badminton, bekas pemain badminton nombor 1 negara, dilatih oleh Datuk Misbun Siddiq. Dekat situ ada perpaduan di situ. Pernah ketika dulu pasukan hoki 1998 Malaysia, pasukan hoki Commonwealth 1998, semuanya terdiri pelbagai bangsa. Ada Sing, ada Cina, ada Melayu, ada India. Memang seronok lah tengok pada masa itu. Kuat pasukan hoki kita pada ketika itu, digeruni dunia. Rasanya nombor 3 dunia pada masa itu hoki kita. Hoki Commonwealth 1998, ingat lagi cikgu tu. Akhir final Commonwealth 1998 kita juara hoki. Okey, baik. Dan itulah sukan ni dapat membentuk semangat kekitaan dan perpaduan. Okey, sebab demi lencana di dada. Itu dia tagline, demi lencana di dada. Walaupun kita pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Kemudian memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa negara. Rukun negara ini penting. Semua warga negara perlu hayatinya. Okey. Ada 5 lah: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip
rukun negara yang perlu kita hayati. Baiklah students, itulah usaha-usaha kerajaan untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional di negara kita. Okey, maka dengan ini kita dah selesai topik 7.1. Cikgu buka kepada ruangan soal jawab. Silakan. Cikgu, Silakan. yang ekonomi tadi kan yang cikgu tulis RM1, RM2, RM3 tu apa? Bukan. Ini bukan RM1, RM2. Rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia pertama, rancangan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, rancangan Malaysia keempat, rancangan Malaysia kelima. Sampailah hari ni pun ada. Tak ingat rancangan Malaysia ke berapa dah hari ni, cikgu tak ingat, sorry. Jadi setiap rancangan ni 5 tahun. 5 tahun. Namanya sekarang ni namanya RMK. RMK 1, RMK 2, RMK 3, RMK 4. RMK lah, nanti awak ingat ringgit Malaysia lah pula kan. RMK, rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga. Begitu. Alright, okey, lagi soalan nak tanya? Silakan. Awak pun dah lihat video pendek yang cikgu kongsikan semalam kan? Harap dah dapat tonton lah. Pendek je video tu, tak lama pun, tak sampai 10 minit pun cikgu rasa. Okay, ada nak tanya silakan. Cikgu buka pada ruang soal jawab, sila. Ada tak? Ada tak? Tadi kot. Okey, yang lain macam mana? Okey. Okey. Okey, baik. Kalau okey, bagus. Okey. Baik, cikgu ada soalan di sini. Okey. Ni soalan ni. Sebenarnya soalan yang awak perlu jawab sebenarnya. Okey. Tak apa, cikgu tinggalkan dulu sebab cikgu nak masuk topik 7.2 ni dulu. Okey. Baik, kita tengok topik 7.2 Yang ni cikgu ambil dalam lebih kurang dalam setengah jam ke, tengok dulu. Lepas tu cikgu tinggalkan kamu untuk awak buat tugasan lah. Baik. Okey. Bersedia, kita akan masuk topik 7.2 lah Cikgu teruskan je, cikgu tak take break sebab lepas ni awak akan break. Break ni awak akan rehat dulu daripada daripada waktu layar waktu online ni. Okey, awak kembali kepada tugasan bertulis. Okey. Dah hantarlah pada pukul 12 tu. Cikgu bagi satu soalan je, cikgu pilih soalan tu nanti. Okey, baik. Kita lihat di sini topik seterusnya 7.2 dasar pendidikan kebangsaan. Apakah misi pembelajaran untuk topik 7.2 ini? Okey, baik. Yang pertama, okey, di akhir pembelajaran anda sepatutnya dapat menyatakan matlamat atau tujuan dasar pendidikan kebangsaan. Okey, ada berapa matlamatnya? Kita lihat nanti. Baik, yang kedua, anda dapat meneraka bukti usaha-usaha memupuk perpaduan dan integrasi nasional melalui laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan juga akta pendidikan. Macam tu. Baik, bukti tu awak kena tahu. Di mana buktinya? Okey, jom kita masuk. Pengenalan pendidikan merupakan saluran terbaik untuk membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Macam cikgu cakap tadi, yes, pendidikan is the best way, best channel, merupakan satu saluran yang sangat baik untuk menyemai perpaduan ni sejak di bangku sekolah rendah tu. Okey, umur kecil lagi tu. Okey. Masa tahun 1 prasekolah, masa inilah kita kena semai rasa perpaduan. Masa inilah pelajar-pelajar ni dikumpulkan dalam satu sekolah, okey, belajarlah tentang Malaysia bersama-sama, okey, berinteraksi sama-sama, baru ada perpaduan. Sebabnya pendidikan merupakan satu saluran terbaik. Okey, kita akan lihat okey, kita tengok dulu latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Okey,
Baik. Dasar pendidikan kebangsaan ni dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Tu yang utamanya. Di samping melahirkan generasi yang berilmu, generasi yang berpengetahuan, generasi yang berkemahiran, generasi yang ada nilai, ada nilai, ada akhlak, ada adab, okey, generasi dapat adapt dengan suasana sekeliling, okey. Baik, kita lihat di sini okey. Dasar ini dilaksanakan. Bagaimana dasar ini dilaksanakan untuk membentuk perpaduan kaum? Macam mana dilaksanakan? Okey, melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 atau dikenali dengan Penyata Razak. Penyata Razak ni laporan pendidikan yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak, sebab namanya Penyata Razak. Kemudian Penyata Razak ni dijadikan undang-undang, okey, yang dinamakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Ordinan pelajaran ini pula disemak semula oleh Rahman Talib dan terhasillah laporan Rahman Talib, dan laporan ini menjadi undang-undang pelajaran yang seterusnya. Okey. Baik, kita lihat matlamat. Kita lihat matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Tengok di bawah ni. Okey, ada satu dialog, bukan dialog, ucapan Baik, kita lihat. Yang pertama, matlamatnya ialah menyatu padukan rakyat. Itu yang pertama. Menyatu padukan rakyat. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja yang mahir yang terdiri daripada pelbagai kaum. Itu yang kedua. Yang ketiga, memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan juga politik. Jadi apabila kita ada tenaga mahir, maka keperluan negara kita dapat penuhi. Ada saja tenaga kerja yang kita perlukan dalam sektor binaan contohnya, dalam sektor otomotif contohnya, dalam sektor profesional contohnya ada tenaga kerja. Jadi tak perlu nak bimbang lah. Okey, di samping itu, kita nak galakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Sebab kat sekolah bukan saja kita belajar. Kat sekolah tidak semata-mata kita tengok buku belajar. Kita juga belajar bersosial di sekolah. Soft skill, kalau awak nak tahu kan, dalam sekolah kita terkenal dengan soft skill. Kemahiran insaniah, inilah dia sebenarnya. Untuk perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Ini yang keempat. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, yang kelima, melahirkan rakyat berilmu seimbang dan harmoni, serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Ini penting ni, masyarakat yang berilmu. Okey. Jadi itu sebabnya kita kena menuntut ilmu. Okey. Pentingnya menuntut ilmu ni. Bukannya apa? Dengan ledakan teknologi maklumat hari ini, sekiranya kita tidak mempelajarinya, kita akan ketinggalan. Cikgu kesian kepada rakan-rakan kita di sana, di sekolah kita juga ni. Ya, okey, di kelas-kelas lain, mereka sangat-sangat ketinggalan dalam ilmu-ilmu macam ni. Kadang-kadang bukan salah mereka, sebab ibu bapa mereka pun tidak mampu. Itulah masalahnya juga. Dan masyarakat yang berilmu ni kita kena seimbangkan juga dari segi jasmaninya, dari segi emosinya, dari segi rohaninya. Mesti seimbang. Tak boleh tak seimbang. Bukan intelek saja pandai tapi tidak berakhlak, tak boleh. Pandai tetapi tidak boleh bersosial. Pergaulan teruk, tak ada PR, tak ada personal relationship, pandai. Ada doktor falsafah umpamanya, ada sijil-sijil tinggi, tetapi tak boleh nak berkomunikasi dengan orang dengan baik. Tak boleh juga, itu tak seimbang tu. Kan? Okey, itulah maksudnya. Jadi generasi yang berilmu, seimbang dan harmoni ini akan menyumbang kepada kemakmuran negara. Jadi ada 6 lah matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Take note. Okey, student, setakat ni okey tentang matlamat, ada nak tanya? Respon? Tak ada cikgu, faham. Faham dahsyat faham
Malah sebab awak kelas 5 AF. Tak ada masalah sepatutnya. Tapi kalau awak ada nak tanya, silakan. No hal punya. Alright, teruskan. Kita lihat laporan Rahman Talib. Okay. Jadi dia pengerusikan oleh Abdul Rahman Talib lah. Okay. Rahman Talib ni dia menyemak penyata razak. Okay, laporan penyata razak tu dia semak balik. So, jadi laporan Abdul Rahman Talib ni menjadi asas kepada ordinan akta Undang-Undang Pendidikan yang dinamakan sebagai Akta Pelajaran 1961. Okey, jadi dia punya flow dia macam ni. Penyata razak, okey, cadangan dalam penyata razak menjadi undang-undang dinamakan Ordinan Pelajaran 1956. 1956 kan 57 tadi. Saya pun dah lupa dah. 1957. Okey. Baik. Kemudian Abdul Rahman Talib ni menyemak penyata razak. Okey, jadi laporan Abdul Rahman Talib ni menjadi undang-undang yang dinamakan sebagai Akta Pelajaran 1961. Kan? Okey, apakah bukti? Kita punya misi. Apakah bukti laporan Rahman Talib ni? Okey, bukti laporan Rahman Talib ni menyemai perpaduan, okey, dan juga integrasi nasional kepada rakyat. Okey, kita lihat kandungan laporan Rahman Talib itu sendiri. Cuba tengok di bawah ni, kotak warna biru. Kan? Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan, maksudnya di sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, dulu sebelum ni bahasa Melayu hanya di peringkat di sekolah rendah saja pada masa penyata razak tu kan, Ordinan Pelajaran 1957. Okey, tetapi dalam laporan Rahman Talib, beliau mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi di sekolah menengah dan rendah. Okey, sebab alasan beliau bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan. Okey. Dan cadangan beliau juga kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. Ini cadangan Abdul Rahman Talib. Kurikulum sama, tak ada beza. Dan bercorakkan negara kita, beridentitikan kebangsaan supaya mewujudkan perasaan cinta akan negara. Ni cadangan Rahman Talib untuk mengukuhkan perpaduan, memupuk perpaduan dan integrasi. Okey, selain daripada itu, okey, lihat kotak biru yang kedua di sini, menekankan mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan pada negara. Mata sejarah, dan sejarah ini kita belajar sejarah negara kita, bukan negara luar, lebih kepada negara kita. Dan mewajibkan mata pelajaran tata rakyat. Sekarang tak adalah. Sekarang tak ada mata pelajaran tata rakyat, digantikan dengan sekarang ni pendidikan civic dan kewarganegaraan. Okay, sama je untuk membentuk sikap toleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Okey, baik. Itu laporan Rahman Talib. Itulah bukti-buktinya. Baik, laporan Rahman Talib ni disemak oleh tokoh atau pemikir pendidikan yang namanya Aminuddin Baki dan dibuat penambahbaikan. Antara penambahbaikan tersebut menurut Aminuddin Baki, tengok sini, memperkenalkan sekolah aneka jurusan untuk pelajar yang gagal masuk sekolah akademik. Okey. Dulu pada zaman SRP, tingkatan 3 dulu ada satu peperiksaan. Kita dapat sijil, peperiksaan tu, sijil rendah pelajaran, SRP. Dan siapa dapat SRP boleh kerja dalam sektor kerajaan pada waktu itulah. Tetapi ada juga yang gagal dalam SRP dan dia tak boleh naik tingkatan 4. Kalau awak nak tahu, tak boleh naik tingkatan. Jadi pelajar yang nak naik tingkatan, nak masuk, nak sambung akademik di tingkatan 4, kena ulang balik peperiksaan, kena belajar balik, kena ambil periksa semula, dapatkan SRP, pas SRP baru naik tingkatan 4. Pelajar yang gagal, kan, gagal, nak buat apa? Jadi mereka tak buat apa-apa, rugi kepada negara. So Aminuddin Baki mencadangkan pelajar gagal ni kita channelkan dia, okay? Kita salurkan dia ke jurusan teknikal dan juga vocational, okay? Jadi mereka akan belajar kemahiran, belajar teknologi, belajar tentang vocational yang berfokuskan kepada pembekalan tenaga kerja mahir kepada negara yang melibatkan pelbagai kaum.
Okey, dan tenaga kerja mahir ni akan memenuhi permintaan pasaran kerja pada ketika itu. Inilah cadangan Aminuddin Baki yang memperbaiki laporan Rahman Talib. Selain itu, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Jadi sampai sekarang kita guna title SK, Sekolah Kebangsaan. Sebagai contoh, Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Kalau di Tong Kiat, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. Dulu tak nama Sekolah Kebangsaan, dulu dipanggil Sekolah Umum. Sekolah Umum. Sekolah Umum, SU. Sekolah Umum, Sekolah Umum. Okey, jadi itulah dia. Kajian Aminuddin Baki. Alright. Baik, kita lihat seterusnya muka surat 146, laporan jawatan kuasa kabinet. Baik. Ditubuhkan pada 1974, fungsinya mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Ada student tanya pada cikgu, kenapa perlu dikaji, perlu disemak semula dasar pendidikan kebangsaan, sukatan pelajaran ini, kenapa disemak? Okey, dari semasa ke semasa. Okey, jawapannya untuk kekal relevan. Kekal relevan dengan generasi murid tu. Sebagai contoh, hari ini, okey, hari ini abad ni abad ke-21. Jadi murid yang nak kita hasilkan untuk abad inilah murid yang ada kemahiran dan menguasai kemahiran abad ke-21. Itu sebabnya sukatan pelajarannya kita semak semula, maka terhasillah kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah, KSSM dan KSSR. Itu jawapannya. Mengapa kita perlu kaji dengan kaji? Supaya dia kekal relevan, supaya dia tidak lapuk. Tidak lapuk. Dia kena tengok suasana pada zaman itu, pada abad itu. Okey, jadi dia akan semak supaya sesuai dengan keperluan tenaga kerja, sesuai keperluan dengan kemahiran yang perlu dikuasai oleh generasi hari ini, sesuai. Okey, baik, kita lihat kandungan. Kita tengok bukti dalam laporan jawatan kuasa kabinet yang boleh memupuk perpaduan. Tengok, dah ada kat sini cakap kan. Okey, ni dia. Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan wajib dalam peperiksaan awam. Contohnya SPM. Wajib. Pelajar pun pernah ambil. Wajib lulus pula tu. Penegasan kepada pendidikan kerohanian seperti pendidikan Islam yang bukan Muslim akan ambil pendidikan moral. Wajib ambil. Wajib. Okey. Kemudian aktiviti kurikulum, okey, untuk semua kaum seperti unit beruniform, sukan, permainan serta persatuan. Itu sebabnya kita ada kegiatan kurikulum untuk sekolah kita pada setiap hari Rabu petang. Sekolah lain ada hari-hari lain pula, bukan je hari Rabu saja. Okey, dia ada jam kreditnya yang perlu pelajar sertai. Okey, kita lihat yang ketiga. Hasil daripada laporan jawatan kuasa ini yang cikgu cakap tadi, maka terhasillah KBSR dan KBSM. Kemudian KBSR, KBSM ni disemak semula supaya sesuai dengan generasi abad ke-21, maka terhasillah KSSR dan KSSM. Okey. Jadi tengok di sini. Ni KBSR matlamat dia. Ni matlamat utama KBSR sekolah rendah ni. Ni bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga alat perpaduan. Jadi itu sebabnya di sekolah rendah penting murid itu menguasai membaca dan menulis. Supaya dia akan hargai bahasa Melayu dan boleh berinteraksi antara kaum dengan bahasa yang mudah. Menguasai 3 bidang asas iaitu komunikasi, kemanusiaan dan alam sekitar untuk perkembangan diri individu. Ini KBSR. Jadi KSSR ni perlu diubah. Okay, sampai sekarang dah tak relevan guna KBSR. Itu sebabnya sudah digantikan dengan KSSR supaya murid yang dihasilkan mempunyai kemahiran dan nilai abad ke-21. Inilah teknologi dengan teknologi pendidikan, sains, teknologi, engineering, mathematics. Okey, macam itulah keperluan murid pada abad ke-21. Okey, seterusnya KBSM. Lihat di bawah. KBSM juga ditukar kepada KSSM. Awaklah batch pertama
SPM, KSSM. Tahun lepas batch terakhir KBSM. Okey. Jadi KBSM ni untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan bersatu padu. Jadi macam cikgu cakap ni sesuai dengan generasi abad ke-21, okey, yang mahir nilai-nilai kemahiran dan pengetahuan abad ke-21, maka KBSM digantikan dengan KSSM bermula tingkatan 1 2017. Awak lah, betul tak? Akif, awak kan tingkatan 1 kan 2017 KSSM? Betul ke? Dan juga apa nama KSSR kan tahun 4 mula tak? Betul tak tahun 4 awak mula KSSR? Kalau tak silap cikgu awak tahun 4 sekolah rendah. Awak mula KSSR kan? Ya ke? Betul ke? Ya. Yalah, awak tahun 4 lah. Sejarah kan, belajar sejarah juga kan? Adik aku belajar sejarah. Tahun 4. Ada kan? Adik belajar sejarah tahun 4 mula belajar. Itu lah. Sebab apa? Sebab dia supaya dia relevan, supaya pendidikan yang kita nak corakkan murid dengan pendidikan ni, supaya murid yang dihasilkan ni ada menguasai kemahiran, nilai, pengetahuan abad ke-21, supaya murid yang keluar daripada sekolah yang akan melanjutkan pelajaran atau bekerja ataupun menjadi masyarakat, dia ada 3 asas ni, iaitu pengetahuan abad ke-21, nilai-nilai abad ke-21, nilai murni dan sebagainya, dan kemahiran yang diperlukan abad ke-21, supaya mereka ni boleh menjadi sebahagian dari masyarakat yang berguna, boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, dan juga boleh kalau tak nak belajar pun boleh bekerja dengan menggunakan 3 nilai asas yang diperolehi semasa menuntut di sekolah menengah. Macam tu. Okey, sebab sekarang ni semuanya maklumat di hujung jari. Revolusi pendidikan sekarang. Dinamakan sekarang revolusi pendidikan. Lebih-lebih lagi dalam pandemik COVID-19 di negara kita ni. So, lagi nampaklah, kita nampak dia punya letusan revolusinya. Normal baru dalam pembelajaran. Okey, normal baru dalam pelajaran yang mana kita lihat pembelajaran secara video streaming, video conferencing sekarang ni, Google Meet dan sebagainya. Ini sebenarnya universiti ni punya style. Ni universiti style ni. Okey, tetapi kita gunakan pada peringkat sekolah menengah. Dahsyat kan? Kita nampak pada era pandemik ni, kemahiran, nilai dan pengetahuan abad ke-21 sangat penting. Kan? Nanti bila awak sambung belajar di peringkat lebih tinggi, okay, di peringkat universiti, lagilah penting. Alright, kita teruskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, sebenarnya falsafah pendidikan kebangsaan kalau kita baca, dia tak adalah panjang mana. Jom kita baca kejap di bawah ni kan. Ni lah dia. Okay, boleh baca. Okay, ada je dalam, kalau awak lihat dalam buku latihan kecil sekolah rendah kan, ada di belakang buku tu. Okay, dan juga di mural sekolah kita pun ada falsafah pendidikan kebangsaan. Dia punya kandungannya ialah, ni dia Jerry. Okay, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual. Mesti seimbang keempat-empat ni. Tak boleh tak seimbang. Kita tak boleh kuat fizikal saja. Kuat fizikal boleh angkat berat, boleh lari 100 meter di bawah 10 saat. Dahsyat tu. Kalah Usain Bolt. Okey. Boleh menjaringkan gol, kalah England. Okey. Apa lagi? Gitulah. Tetapi otak tak pandai. Tak boleh juga. Tak ada intelek. Sehingga boleh kena tipu dengan orang, sehingga boleh jadi mangsa scammer kan. Tak boleh. Kita perlu ada keempat-empat ni dengan seimbang. Mesti ada keempat-empat. Tak boleh tak ada satu. Contoh, jasmani ada dah. Okey. Emosi ada dah. Intelek ada dah. Tapi tak pula solat. Tak boleh jadi. Nampak tak? Solat pun tak rohani. Rohani solat lah. Agama. Okey, tak solat pula kan.
Itu problem jadi dia. Dia tak seimbang. Dia seimbang empat-empat ni kena pergi jalan. Sama sejalan, seiring dan sejalan ke empat-empat ni. Itulah dia intipati falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Dan juga dia menekankan pendidikan yang menyeluruh serta bersepadulah untuk membentuk pelajar jeri, pelajar seimbang jasmani, emosi, rohani, intelektual ni menyeluruh dan seimbang. Itulah dia falsafah pendidikan negara. Okey. Baik, seterusnya kita lihat Akta Pendidikan 1996. Okey, dekat atas tadi, cikgu tunjuk tadi kan, ada akta apa tadi? Akta Pelajaran 1961. Okey. Kemudian Akta Pelajaran 1961 ni disemak akhirnya disemak lagi menjadilah Akta Pendidikan 1996. Kan? Jadi dalam akta tersebut kedudukan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu diperkukuh sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Okey. Jadi bahasa Melayu tu jadi bahasa wajib, mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah, wajib, tak kisah sekolah mana pun, dan sekolah kerajaan, sekolah rendah ke sekolah menengah, wajib diajar. Okey. Okey, manakala institut pendidikan swasta mestilah mengadakan pengajaran dalam bahasa kebangsaan dalam bahasa Melayu. Kecuali sekolah-sekolah antarabangsa lah. Okay, sekolah antarabangsa ni takkan dia nak cakap guna bahasa sekolah antarabangsa, dalam tu ada apa, pelajar-pelajar luar negara, pelajar anak-anak kedutaan umpamanya. Jadi takkan dia nak cakap bahasa Melayu kan, pening lah pula. Jadi bahasa pengantarnya tetaplah bahasa Inggeris. Cuma bahasa Melayu juga dijadikan mata pelajaran di sekolah swasta tersebut. Okey. Pengajian Malaysia dan pendidikan Islam dan moral juga ditekankan untuk memupuk semangat cinta negara serta nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni ni untuk pendidikan Islam dan moral lah. Cinta akan negara ni pengajian Malaysia ni. Okey. Alright. Itulah dia Akta Pendidikan 1996. Okey. Baik, selesai topik 7.2. Okey, setakat ni cikgu buka, ada soalan tak? Cikgu buka pada ruang soal jawab, sesi soal jawab, silakan. Silakan. Sila. Hello student, okey? Okay. Hello. Are you there? Are you there? Okay, cikgu. Okay. Alright. Aduh, bilalah kita nak sekolah ni cikgu dah sebenarnya. Okay. Tak nak lah dah ni. Terus letih PDPR ni. Tapi COVID pula kan. Cikgu percaya tak dalam masa terdekat ni tak ada sekolah lagi. Tak sekolah lagi ni. Okay. Setakat ni tak? Okey. Ya, itulah masalah PDPR ni. Cikgu tanya, diam aje. Tapi masalah kelas okey pula kan. Dia lain sebenarnya. Cikgu tahulah suasana sebenarnya. Okey. Ada problem? Faham setakat ni? Faham? Cikgu risau kalau awak tak faham ni. Sebab awak ni calon SPM bulan 3 tahun depan menduduki peperiksaan. Harap awak faham. Okey. By hook or by crook, you must understand. Okay. Sukatan pelajaran ini kena faham. Okay, baik. Okay. Tak ada, semua dah faham kan? Okay, kalau dah faham ni, cikgu bagi awak ruang untuk R&R, rehat dan rawat sambil melaksanakan tugasan. Okay, tugasan anda. Bila perlu disiapkan? Okay, cikgu bagi masa lebih kurang 24 jam dari sekarang, 11.10. Okey, sehingga 11.10 esok pagi. Kan 24 jam kan? Okey, sekarang 11.10. Untuk anda hantar tugasan ini kepada cikgu, personal message Telegram. Apa tugasan dia? Ni. Muka surat 147. Ni ni dia. Tugasan 5 AF. Okey, pada hari ni 14 bulan 7. Okay. 8 markah. Bagaimanakah insan yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan dapat menyumbang ke arah keharmonian
dan perpaduan. Ni satu. Okey, yang ni kedua sebenarnya, yang pertama yang ni. 7.1 tadi, topik 7.1. Okey, ni. Okey, yang ni nombor 2 ni. Yang ni alamak. Tu dia. Ni cikgu print cikgu ni apa screenshot. Masukkan dalam Telegram. Okey, dah masuk. Awak boleh lihat dalam Telegram. Okey, usaha mengekalkan perpaduan kaum bukan saja terletak di bawah kerajaan, sebaliknya semua rakyat perlu memainkan peranannya. Sebalik ke malah ni? Malah. Tak sedap pula bunyi ni. Okey, sekejap. Cikgu tukar. Malah. Besar. Malah semua rakyat perlu memainkan peranannya. Tukar Okey, baik. Itu satu. Yang kedua tadi muka surat 147. Okey, 147. Bagaimanakah insan yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan dapat menyumbang ke arah keharmonian dan perpaduan. Baik, jadi cikgu nak bimbing sekejap macam mana nak dapatkan idea. Baik, dua-dua soalan tu adalah soalan mencipta. Awak kena menjana idea, memberi idea baru. Contoh, sebagai rakyat, awak sebagai rakyat, bagaimanakah anda mengekalkan perpaduan kaum? Okey, awak maksudnya peranan anda sebagai rakyat untuk mengekalkan perpaduan kaum. Bagi idea. Jangan beri idea awak kerajaan sebab malah semua rakyat perlu. Jadi dekat sini kita nampak bahawa soalan nak awak bagi jawapan dalam konteks awak adalah rakyat. Okey. Jadi 8 markah ni pun 8 markah 8 markah. 8 markah fakta uraian contoh inference. Okey. Apa markah yang ni? Okey, baik. Yang kedua, soalan kedua tadi. Yang ni Ini soalan kedua. Ambil yang C ni sekali. Cikgu print screen. Cikgu screenshot. Masuk dalam Telegram anda. Awak nanti salin dalam testpad soalannya. Lepas tu hantar pada cikgu macam biasa lah kan. Okey, untuk soalan ini. Bagaimanakah insan yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan dapat menyumbang ke arah keharmonian dan perpaduan kaum. Jadi kehendak soalan ni ialah awak kena bagi cara-cara atau langkah-langkah. Okey. Insan yang akhlak mulia dengan berakhlak, dan berilmu pengetahuan, kita dapat menyumbang ke arah keharmonian dan perpaduan. Maksudnya kita gunakan akhlak mulia ni yang ada pada dalam diri kita ni dan juga ilmu yang kita dapat ni untuk menyumbang ke arah keharmonian dan perpaduan. Soalan ni, soalan aplikasi ni. Soalan aplikasi. Okey. Soalan aplikasi ni. Dia mengaplikasikan akhlak mulia ni, apply akhlak mulia dan berilmu pengetahuan yang kita dapat di sekolah tu. Okey. Bagaimana kita gunakan kedua-dua ni untuk menyumbang ke arah keharmonian dan perpaduan. Senang sangat. Okey. Senang sangat. Contohnya kalau contoh akhlak mulia perpaduan, kita contohnya saling tolong menolong. Okey, tolong menolong idea. Okey, jadikan ayat. Saling tolong menolong antara satu sama saling tolong menolong antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Jadi jangan tulis sambil tolong menolong saja, tak ada dia punya sokongan. Saling tolong menolong. Okey, memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Gitulah. Okey. Kalau berilmu pengetahuan macam mana pula? Okey, jadi cikgu nak awak bagi idea bagi kedua-dua soalan ni. Okey, setakat ni? Student? Faham? Okey. Alright, jadi awak ada masa 24 jam lah bermula dari sekarang. 24 jam lah. Dan kalau itu paling lama lah kan Kalau paling best sekali sebelum petang kan awak hantar. Cikgu boleh tanda lah pada malam-malam pelan-pelan cikgu tanda pelan-pelan kayu tanda. Okey, kalau lewat ni 24 jam lah. Okey, bermula dari sekarang Jadi cikgu tinggalkan kamu dengan tugasan tersebut. Okey, boleh rehat dan rawat sekejap. Awak boleh relax and rejuvenate.
okey, sambil-sambil teliti idea-idea bagi jawapan soalan tersebut. Kalau boleh cuba sampaikan delivery your answers interesting dan juga matang. Okey, cuba. Okey, sampaikan jawapan dengan menarik dan juga matang. Baiklah, kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu tangguhkan kelas kita lah. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh Boleh tu. Okey, lama sangat dah ni. 2 jam lebih, kita kena break juga. Okey. Baik, break kat sini jangan break terus. Maksudnya waktu layar kita off. Online kita off. Tapi jadual waktu masih berlangsung. Jadi tugasan awak kena selesailah tugasan tersebut sampai pukul 12. Siap? Kalau siap hantar, kalau tak siap 11 pagi esok paling lewat hantar pada cikgu. Gitulah cerita dia kan. Okey. Dan cikgu pun tak nak awak stres. Okey, stres sebenarnya waktu PDPR ni sebab ada sampai UiTM mana tu yang kepala dia meletup tu? Dia punya dengan jengka. salur darah tu meletup tu. Stres tau. Jangan main-main benda ni. Okay, bayangkan menghadap laptop 24 hampir lebih 8 jam sehari nak study. Okay, laptop tu ada, kalau sains tahulah yang belajar, ada sinaran bahaya kan, radiation yang bahaya. Okay, mata akan jadi stres kan. So dia bawa kepada otak, jangan main-main lah benda ni. Cikgu tak nak awak stres. Jadi sebabnya cikgu dia tengok, weh lama sangat ni sejarah hari ni 2 jam lebih. Saya Rabu kan, cikgu rest kejap 40 ni. Okey ni sebelah suku lah sekarang. Rest lah. Okey, sambil-sambil tu rest waktu layar off, kembali kepada tugasan bertulis. Jadi relax, awak boleh tengok, pandang tingkap, pancur kopi, dengar muzik kan. Macam tu lah. Ceria kan. Biasalah stres tu kan. Tapi jangan over stress, bahaya kepada kesihatan mental anda. Alright, okey, itu saja dari cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, kelas sejarah ditangguhkan pada minggu hadapan. Minggu depan cuti Aidilfitri. Pada minggu satu lagi, kalau kita jumpa, kalau kita naik sekolah, alhamdulillah. Tapi macamnya tak naik sekolah dengan keadaan sekarang ni. Okey, hari Rabu lepas skor cuti 28 hari bulan. Minggu depan kita cuti kan, cuti pertengahan Penggal dan juga cuti Aidul Adha. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ditangguhkan. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih.